الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Ribuan terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Syakir bin Roslan bagi memperdengarkan beberapa ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita akan mendengar sedikit ucapan pembukaan, sedikit nasihat, kata-kata sebelum kita balik esok
InsyaAllah sama-sama kita mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh mudir madrasah sendiri. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Fadhil bin Abdul Hamid untuk memberi sedikit ucapan pembukaan insyaAllah. Pada tafadhal masykurah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. Yang dihormati Musim Majlis Ustaz Syafiq Ramizan, yang dikasihi, disanjungi kepada keluarga almarhum Ayahanda Tuan Guru, para asatizah yang berkhidmat di bawah Madrasah Nurul Islah, ayah-ayah, ibu-ibu, tok-tok, pondok dalam, muslimin, muslimat, pelajar-pelajar dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Taala bagi kepada kita bermacam-macam nikmat. Sebagai tugas penuntut ilmu, kita pada pagi tadi telah tamat satu tugas penting kita, yaitu imtihanat, peperiksaan awal tahun lah. Tapi awal tahun pun dia berlaku tengah tahun. Ini sebuah bagi tempat kita ketika periksa penggal yang pertama. Itulah tugas yang mesti kita pikul, yang mana penat lelah siang malam kita bermutalaah. Alhamdulillah, kita rasa lapang dada sikit, berlainan sebelum-sebelum ni. Kalau kita tengok tabiat perangai pelajar-pelajar kita berbeza dengan masa nak periksa dengan masa tak periksa. Bagi saya, sepatutnya semangat peperiksaan ni kita boleh teruskan untuk masa-masa depan. Kalau kata dekat nak periksa kita pegang kitab, lepas makan pegang kitab, lepas apa pun pegang kitab, maka nak balik besok pun jangan lupa bawa kitab. Jangan kata kitab baju lipat dah, apa semua lipat dah kau dah, handset pun siap-siap dah, minta ambil dah. Kitab lupa nak lipat. Jangan lupa kitab, insya-Allah. Kita dapat semangat daripada periksa baru ni, supaya kita nak tambahkan ilmu, nak tengok ke macam mana prestasi capaian kita dalam kita mengaji selama 6 bulan daripada awal tahun baru ni, maka kita terjemahkan dalam periksa baru ni. Alhamdulillah, itu dah selesai. Bagi mereka yang betul-betul betul-betul dia alami
Masa ujian periksa tu dia rasa lega sikit lah. Malam ni pula sempena dengan majlis Isra' wal Mi'raj. Alhamdulillah kita dapat persetujuan daripada Ustaz Idrus, dapat juga sama-sama pada malam ni ketua kita sempena dengan majlis perpisahan kita. Besok kita akan balik kampung. Malam ni kita ambil sikit bekal untuk balik kampung. Selain daripada bekal-bekal yang kita periksa tentang tengah hari pagi tadi, dia tambah lagi malam ni. Besok bila balik kampung, orang tanya Isra' wal Mi'raj, benda-benda yang tak masuk akal, maka kita boleh jawab, maka kita boleh buktikan dalil-dalil. Kerana malam ni kita telah tampilkan, jemput Ustaz Idrus Ahmad untuk menyatakan bagaimana peristiwa yang agung, yang besar, yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. InsyaAllah satu ilmu untuk kita pada malam ini. Sebab tu kalau pelajar-pelajar kita masih lagi rasa majlis ni seperti mana majlis yang sia-sia ataupun tidak memberi manfaat apa-apa, maka malanglah kalau kita bersifat macam tu. Gelapnya hati kita. Sebab peristiwa ni mengikut sejarahnya, Al-Imam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lah, di zaman dia lah mulanya sambutan Isra' wal Mi'raj. Kita balik kampung setengah-setengah tempat dia tak mau majlis Isra' wal Mi'raj. Malam ni kita buktikan di tempat kita. Di tempat kita, tempat ramai-ramai ustaz-ustaz yang ada ni berpegang kepada kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, Isra' wal Mi'raj mesti kita sambut. Kerana di sebalik sambutan Isra' wal Mi'raj ada faedah yang besar untuk kita. Di antaranya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat macam-macam. Hujan turun tu sempena Isra' wal Mi'raj, sebab sambutan tempat kita nak menunjukkan hebatnya kuasa Allah. Dan Isra' wal Mi'raj lebih hebat daripada itu, yang mana Allah Ta'ala perjalankan Nabi kita. Sebut dalam kitab ulama, ketika Nabi umur 51 tahun 7 bulan 13 hari, 51 tahun 7 bulan 31 hari umur Nabi. Sebelum hijrah Nabi ke Madinah, Allah Ta'ala lakukan peristiwa ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita wajib beriman, karena di antara mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita, orang lain tak boleh nak tiru. Fir'aun, dia buat bangunan tinggi-tinggi, dia mengaku Tuhan, Ana Rabbukumul A'la. Dia nak naik atas langit tak boleh juga. Nabi kita Allah Ta'ala bagi macam-macam mukjizat, nak menunjukkan Nabi kita betul-betul Rasul. Nabi kita tu betul adalah Rasulullah SAW, utusan Allah. Maka Allah Ta'ala utus, Allah Ta'ala jadikan macam-macam mukjizat. Mukjizat yang paling besar Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Di antara mukjizat lagi yaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kita datang yang kita sambut malam ini, satu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita Muhammad SAW. Orang lain tak boleh nak buat. Naik ke langit sampai kepada Sidratul Muntaha tak boleh berlaku dan tak masuk akal. Sebab itu akhir peristiwa Isra' wal Mi'raj, apabila Nabi turun subuh, Nabi susah hati. Allah Ta'ala suruh bagi kita fardu sembahyang di antaranya. Nabi susah hati, macam mana nak beritahu ni? Tapi Nabi beritahu juga dalam keadaan susah hati. Nabi beritahu kata, semalam ni aku, Allah Ta'ala perjalankan aku daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian pula
naik ke Baitul, naik kepada langit 1 sampai ke langit 7, atas pada langit yang ke-7. Kemudian subuh tadi aku dah mai ke Mekah balik. Setengah daripada sahabat-sahabat Nabi tak percaya. Saya nak tanya pelajar-pelajar kita, percaya tak Nabi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit lepas pada Sidratul Muntaha, kemudian balik pada satu malam? Percaya tak kita? Tetap juga kita percaya. Itu tanda kata Allah Ta'ala jaga iman kita. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Tak seperti mana golongan-golongan yang ada pada zaman Rasulullah yang berpaling tadah jadi kufur, tak percaya benda ni benda tak masuk akal. Sebab itulah ulama kata yang kita akan dengar ceramah insya-Allah sekali lagi penjelasan daripada Ustaz Idrus, insya-Allah hikmah yang besar yang berlaku dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ayat Quran sama-sama kita buat kajian, sama-sama kita mengaji tafsir Al-Quran. InsyaAllah kita akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempena dengan cuti besok, marilah sama-sama kita ambil manfaat pada malam ni. Dan bagi pihak saya dan pihak madrasah, mengucap banyak-banyak terima kasih. Jazakallah khairal jazak kepada Ustaz Idrus kerana meluangkan masa, kerana beliau sangat sibuk dengan program-program macam-macam, tapi malam ni boleh juga bersama kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada pelajar-pelajar sekalian, insya-Allah besok kita akan mula bercuti. Balik rumah tu seperti biasa, kita balik dengan cara orang berada ilmu, orang yang ada ilmu, pakaiannya, dengan akhlaknya, insya-Allah. Saya rasa setakat itu ucapan saya. Apa yang salah bagi pihak kami, pihak guru dan pelajar-pelajar, minta maaf semualah kepada Tok Pendalam dan semua sekali lah. Kita pakat maaf belaka kerana besok kita akan balik kampung. Ada yang tak balik pun tak apalah, tapi sama-sama kita maaf, insya-Allah. Saya rasa setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz Fadil bin Abdul Hamid di atas ucapan pembukaan sebentar tadi. Seperti mana yang disebut oleh Fadil Ustaz berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang insya-Allah bagi mengukuhkan ataupun menguatkan keimanan kita, insya-Allah. Baik, saya rasa saya tak perlu mengulas panjang berkaitan dengan Fadil Ustaz. InsyaAllah kita beri ruang yang secukupnya kepada penceramah kita pada malam ni. Dan sebelum tu saya minta laungan takbir 3 kali. Sebab penceramah ni kalau tak dengar takbir dia jadi lesu, tak apa nak semangat. Jadi saya minta suara yang insyaAllah boleh menggegarkan madrasah pada malam ni. InsyaAllah 3 kali laungan takbir sebelum kita tampilkan Fadil Ustaz Idrus Azhar kan? Fadil Ustaz Idrus, insya-Allah. Takbir Allah, Allah, pelannya suara. Sekali lagi, takbir Allah, takbir Allah. Aku mengingatkan masa majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Idrus bin Ahmad selaku Mudir Ma'had Tahfiz Intan Sungai Petani, merangkap naib Ketua Pemuda PAS Negeri Kedah, yang insya-Allah memberikan kupasan yang seluasnya berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka dengan itu majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz pada tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina
ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ونهج منهجه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Terima kasih Muslim Majlis bersama kita lahirkan Tuan Guru Ustaz Fadil dan seluruh asatizah di Madrasah Nurul Islam, ayah-ayah, ibu-ibu dan seluruh pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bersama dalam program drama sambutan Isra Mi'raj. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat kepada kita semua, seluruh muslim muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tak ambil masa yang panjang, kita lama sikit-sikit. Kita tahu sekali sebagai manusia, kita ni nama dia manusia. Manusia ni dia mesti memimpin alam ini, dia mesti mentadbir alam ini. Kita tak mahu yang mentadbir alam ini ayam jadi tok mulu. Kita tak mahu yang mentadbir alam ini gajah jadi polis trafik. Ni Anggar aku melon dia tekan kaki dia pakai remek habis. Kata kita tak mahu yang mentadbir alam ini singa. Singa ke, burung merak ke, pula ke. Walaupun gajah dia lari pantas, kita tak lantik dia jadi pemain bola. Kita tak lantik dia jadi coach untuk melatih orang main bola. Tak. Sebab apa? Sebab semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain tidak ada kelayakan. Manusia yang layak. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah ni apa dia? Pentadbir. Allah SWT mentadbir seluruhnya, tapi dia bagi amanah kepada kita sebagai manusia untuk uruskan alam ini dengan pengurusan yang baik. Lalu kita manusia urus. Betul. Kita buat jalan, kita buat madrasah, kita buat klinik, kita buat rumah, kita buat baju, kita buat kopiah, kita buat kereta. Manusia yang uruskan supaya alam ini terjaga dengan baik. Sebab itulah kita sebagai manusia tak dapat tidak mesti ada ilmu, ada panduan. Kerana kita ni khalifah, kita ni pengurus, kita ni pemimpin. Leket tahu mana kita tak pemimpin. Betul? Tetap pemimpin. Contohnya seorang tu dia Perdana Menteri, dia tak jadi. Menteri pun tak juga. Apa wakil rakyat pun tak. Tok Pengulu pun tak. JKK pun tak juga. Dia ketua keluarga pun tak. Dia ada seorang dia, tapi dia ada anak kucing 3 ekor. 3 ekor anak kucing. Maka dia mentadbir anak kucing dah. Betul tak? Di mana anak kucing dia nak berak, dia kena uruskan. Bila anak kucing dia nak makan, dia kena uruskan. Hak ni ikan besar ni, hak anak kucing ke hak tuan kucing, dia kena uruskan. Kalau dia letak situ dah, anak kucing makan dia. Dia kena letak orang duduk saji, dia kena letak tempat tinggi. Betul tak? Kucing kalau dia nak berak ada tempat dia, duduk luar. Kalau dia nak tidur, sini tempat tidur dia. Orang nak kencing, sini tempat kencing dia. Sebab apa? Sebab kita kena urus. Kalau kita tak urus, maka kita akan jadi serabut hidup kita. Betul. Ikan kita bawa balik daripada kedai, tak letak orang minum saji, tak itu dah. Kucing pun makan. Kita pun bawa kucing. Kucing kata, mu lah, tak letak orang minum saji. Aku kucing mana ada akal. Kamu dah kena fikir. Aku ni tahu dah aku makan ikan. Kenapa kamu tak ikan depan ni? Aku bukan boleh sabar. Nampak ikan ni, walaupun tak makan lagi, dia makan je lah.
Jadi kamu lah kena uruskan. Letak portfolio saji, letak sana, pakaian letak sini. Maka sebab itulah kita pada malam ini kita berkumpul dalam majlis ilmu. Walaupun tadi kita baru sama-sama habis peperiksaan, tapi kita tambah lagi ilmu. Ilmu ni tak habis sampai ke mati. Mati baru habis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga ke lubang kubur. Sehingga ke mati kita tuntut ilmu. Sebab itulah kita nak ada ilmu. Supaya apa? Supaya kita dapat urus, supaya kita dapat takbir dengan baik, supaya kita dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hujan turun, kita tak boleh marah kat hujan. Sebab hujan dia bukan pengurus, kita yang urus. Bila hujan turun, kita jangan duduk bawah hujan, kita duduk bawah bumbung. Tak masalah. Tak, kalau orang tu dia pergi duduk dengan tengah mana, tak ada. Dia pun kata, awaknya hujan turun, basuh habis aku. Jamu lah, tak pandai, main duduk sini lah, tak basah. Duduk bawah duduk ni. Guna payung kalau nak jalan. Angkat sikit kain waktu nak melangkah. Jangan kain duduk roboh habis nombor bawah tu, sampai ke pondok, dia tengok kotak habis. Ni sebab hujan ni kotak ni. Bukan sebab hujan, sebabmu lah tak angkat kain. Kalau angkat bagi tinggi sikit, tak kena seluk, maka tak kotor. Ini kita tak boleh. Malam ini tuan-tuan, muslim-muslimat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak ambil pengajaran. Kita ni tak ada lain lah. Dalam hidup ini kita kira nak belajar. Kita nak ambil pengajaran. Kita tengok apa-apa pun kita nak belajar. Kita nak menambahkan ilmu pengetahuan. Kalau ibu-ibu rumah kita tu, dia tengok apa tukang masak, dia belajar masak. Dia tengok orang buat baju gini, dia belajar buat baju gini. Orang tukang rumah, dia belajar tukang rumah dia. Orang berkebun, dia belajar kebun dia. Macam mana nak suruh getah pula susu banyak, dia belajar. Semua yang belajar. Maka kita nak belajar daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Nak belajar, nak ambil ilmu, nak ambil pengetahuan. Walaupun kita tak ingat, mungkin yang kita belajar malam ni satu pun kita tak ingat, tapi jadi kita nak belajar. Ilmu ni, ilmu yang bermanfaat, bukan kita ingat selalu. Tak. Ilmu yang bermanfaat ialah kita ingat waktu kita nak guna. Kita nak guna lah, kita ingat. Okey. Tak. Waktu ni, tak apa tak ingat. Mayang tu nak semayang, aku tak tahu. Sehari waktu nak semayang, oh ingat. Mayang lagu ni tak apa. Sebab bukan nak kena ingat 24 jam. Tak macam kamu nak pesal tadi, kamu ingat kamu boleh. Mungkin lepas pesal tak ingat lah. Mungkin minggu depan ingat balik. Sebab itulah kita nak ilmu ni, kita belajar. Sebanyak mana pun kita belajar. Lupa, itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Dan bagi ingat bagi lupa, kerja Allah. Kerja kita ialah kita kena tambah ilmu pengetahuan setiap masa. Maka ringkasnya begini. Pertama sekali, saya tak mau cerita daripada awal sampai akhir. Kita sebab panjang. Walaupun satu malam, dia panjang lah. Tak. Maka kita nak ambil pengajaran yang kita boleh ambil pengajaran. Ada yang mengantuk tak? Berapa orang mengantuk? Tengok. Okey, yang mengantuk ni bagus. Saya cukup suka kalau saya ceramah ada yang mengantuk. Sebab tanda ilmu yang saya nak bagi ni betul. Kalau ilmu ni tak betul, dia tak ada orang mengantuk. Dia macam ubat kita makan ubat, dia rasa mengantuk, rasa letih, rasa peluh, tu ubat tu okey tu. Tapi kalau makan ubat tak ada apa, peluh pedak, mengantuk pedak, tu ubat tu tak okey, kena cari ubat lain. Jadi ilmu ni di antara bukti kebenaran ilmu ialah kita ceramah ada orang mengantuk. Kita cerita dia ada orang mengantuk. Itu makna ilmu yang betul. Betul tak? Kalau tengok labu-labi mengantuk tak? Tak mengantuk. Sebab labu-labi ilmu salah. Ilmu tak betul. Kalau tengok Mr. Bean mengantuk tak? Tak mengantuk Mr. Bean tak? Tak ada orang mengantuk. Sebab apa? Sebab Mr. Bean ajak ilmu salah. Kalau dia ajak ilmu betul, kita mengantuk. Itu dia tengok. Dia punya bukti tu. Kalau ada yang mengantuk, baguslah. Tapi cuma jangan tidur je. Mengantuk tak apa.
Ya, kalau nak lena juga, mata jangan tutup. Itu je. Lena boleh. Tahu sekali. Nabi SAW apabila dia nak diisrakan, Isra' ni makna berjalan. Isra' ni makna berjalan malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Surah Al-Isra' ayat nombor 1. Nabi ni diperjalankan. Dia bukan berjalan kaki, dia diperjalankan. Digerak, dibawa dengan binatang yang nama dia borok. Ada sayap. Binatang ni lebih besar daripada kaldai, lebih kecil daripada barat. Betul? Lagu mana kaldai? Balik kali sini dia. Betul? Sini nak tunjuk tak ada. Sebab kita tak ada kaldai. Balik cari dalam Facebook kaldai ataupun himar. Dia tunjuk ukul mana lebih besar pada himar, lebih kecil pada barat, tapi ada sayap. Maka Nabi SAW sebelum dia nak naik borak ni, Nabi dia belah dada. Pernah tengok tak orang kena belah dada? Sakit jantung, belah dah kepala ni sampai ni, belah dada. Cuma dia tidak ada kesan, tak ada bekas. Sebab yang belah dia tu Jibril alaihissalam. Belah dia tu cara yang terbaik sekali, teknologi paling canggih sekali. Belah dada Nabi, basuh dengan air Zam-Zam. Maka yang kita nak ambil pengajaran daripada Nabi, kenapa Nabi dibelah dada? Kata ulama, untuk membersihkan, menyucikan dada dia dan mengeluarkan tempat syaitan daripada dada dia, kerana dia nak dilantik sebagai seorang Rasul. Waktu kecil Nabi kena belah sekali. Waktu nak Isra' Mi'raj sekali lagi. Maka belah ni kerana nak menyucikan, nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita hari ni, tiap-tiap pelajar yang malas sembahyang, kita belah dada dia supaya rajin sembahyang. Nak tu joget malam ngaji, belah dada dah, bersih suci dengan air Zam-Zam. Tak payah buat begitu. Cukup kita dengan menyucikan hati dari sudut maknawi. Sebab disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, dia kata apa? Innaha idzan amaliyatun tadhhiratun maknawi. Nabi di belah dada ni bukan maksud yang sebenarnya nak suruh kita sebagai umat Nabi ni juga di belah dada dia. Tiap-tiap orang, siapa dia yang tak belah dada lagi? Amai kita belah. Hari ni 5 orang, esok 5 orang, bersih dada dia. Tak, bukan ada kat situ. Tetapi ianya dikendaki dengannya ialah untuk pembersihan maknawi. Tapi kenapa Rasulullah dibelah sungguh dada? Kenapa belah sungguh? Tak, belah sungguh, belah tipu. Belah sungguh ni dada ni. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim menyatakan Nabi dibelah dada dia sungguh-sungguh. Belah sungguh. Waktu berlaku waktu kecil, sehingga kawan-kawan dia takut tengok Jibril datang membelah dada Nabi. Takut petang pergi jumpa dengan mak dia, yang mak susu dia, alimah kesat dia, bagi tahu tu Muhammad tu ada orang jahat, ada orang nak bunuh dia. Maka alimah kesat dia pergi tengok Nabi ada selesai dah pembelahan dada. Nabi berada dalam keadaan takut. Belah sungguh mana dah, belah sungguh. Bukan tipu-tipu ni, bukan main-main ni. Belah sungguh, bukan cobaan. Ni betul-betul ni. Belah sungguh. Kenapa Nabi dibelah sungguh dada dia? Kerana nak Allah Subhanahu Wa Taala nak menzahirkan penyucian yang Allah telah buat pada Nabi. Kalau dia hanya suci dari sudut maknawi dalam saja, maka orang tak apa nak cakap. Tapi apabila Allah belah sungguh dada Nabi, orang habis, orang kampung cakap kata, ni pelik laku pada Muhammad ni. Ada orang main belah dada dia dan dia pun tak mati. Orang akan bercakap habis di kedai kopi, di padang bola, semua di pondok-pondok. Pondok ada dah dulu. Ada dah. Pondok ni tempat duduk lah. Dia kemah, cakap habis semua. Cakap. Maka apabila orang cakap semua,
jadilah peristiwa penyucian yang Allah buat pada Nabi ini sebagai satu peristiwa yang meyakinkan masyarakat Arab pada waktu itu dan kita pada hari ini, iaitu sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Okey, jelas? Boleh? Itu nombor satu. Manalah ni, kalau tengok teruk tak mana pun, tak payah pulang ada lah. Suruh dia semayang, suruh dia berzikir, suruh dia baca Quran, suruh dia puasa, suruh dia ambil air semayang, suruh dia belajar untuk sucikan jiwa dia. Dan yang kedua ialah menyucikan jiwa dan sucikan hati kita daripada segala maksiat, daripada segala pengaruh syaitan. Ni amat penting. Amat penting. Kenapa? Kerana disebut oleh ulama, hati kita ni seperti gelas. Gelas ada ni, anggap ada gelas ni, seperti sebiji gelas. Gelas ni kalau dia ada air sirap, air sirap merah, apa lah? Nampak? Merah. Kita nak bubuh air teh pula. Masuk dah? Masuk tak? Tak masuk kan? Mana masuk pun? Sebab apa? Sebab air sirap penuh dah. Dia kena buang dulu air sirap ni. Tapi jangan buang lah, beri kat dia minum. Dia mau minum, habis. Lepas tu ambil gelas tu, bubuh pula air teh. Masuk tak? Masuk lah. Tak, sebab apa? Sebab gelas tu kosong. Maka hati kita ni begitu juga. Apabila ada benda maksiat, duk ingat Facebook tak, duk ingat awet dia, duk ingat harta benda dia, duk ingat kebun dia, duk ingat dunia dia. Nak tengok bola lah, macam-macam. Bola nak tengok dia lah, macam-macam ada dalam hati. Maka kena bersih dulu jiwa dia, bersih hati ni, barulah kita boleh letakkan ilmu-ilmu, kebaikan-kebaikan, nak ubur tu. Tapi dia kena mujahadah. Tak, dia kena usaha. Dia tak boleh sekali. Usaha. Gelas rumah kita basuh berapa kali? Gelas, ada gelas kat pondok? Ada. Berapa kali basuh? Banyak lah sikit. Banyak kali itu baru gelas. Hati kita ni lebih banyak kali daripada gelas ni. Gelas kita tak ada pergi bubuh apa-apa ayat kencing. Buat ayat kencing lah. Berok, tak berok lah gelas. Gelas ni minum air bersih je. Gelas pun kena basuh. Ini kan pula hati yang kotor. Dengan kita tengok TV, dengan kita Facebook, orang lalu tengok aurat orang mencaruk masuk ke telinga kita tak mahu bagi masuk dah. Dia masuk juga, macam mana? Macam-macam ni. Macam-macam ni. Maka kena bersih hati kita. Itu yang pertama. Walaupun esok nak cuti, jangan kita berniat untuk balik buat maksiat. Semua orang dia kata balik ni tak mau sembahyang dah. Tak mau sembahyang dah balik. Dah sembahyang banyak dah. Tak mau sembahyang dah. 2 bulan nak cuti sembahyang. Jangan niat begitu. Walaupun mungkin tak ada orang paksa, tak ada orang tengok di rumah, tapi niat mesti nak sembahyang. Niat nak dirikan sembahyang di masjid, dirikan sembahyang di musala, pakai kain pit. Tak, nak main bola, petang. Nak kawan, petang. Waktu sembahyang kena sembahyang. Boleh tak? Jangan tinggal sembahyang. Perkara yang kedua, boleh faham ni? Boleh? Ustaz cakap campur-campur sikit. Sebab Ustaz orang Kelantan. Tak apa kamu faham tak? Siapa orang Kelantan ada di sini? Ada? Ada tu. Orang Terengganu? Orang Pahang? Orang Eskimo? Tak. Afrika? Tak ada juga. Semua orang Cina ada? Tak juga. Okey. Isra' dan Mi'raj. Mi'raj ni Nabi naik ke langit. Nabi naik ke langit. Langit pernah tengok langit? Tengok langit atas tu. Nampak tak? Nampak tak? Nampak langit? Nampak. Tapi jauh, walaupun nampak, tu nampak warna saja. Dia jauh. Jauh. Disebut dalam berapa kitab, dia kata 500 tahun perjalanan cahaya. Dan cahaya berjalan 500 tahun sampai itu. Sebab matahari yang sebelum kita ni duduk bawah langit, bukan duduk atas langit. Ke atas langit.
Matahari duduk atas langit ke bawah langit? Bawah langit kan? Atas kita, dia bawah langit. Langit atas lagi. Jauh ni. Jangan kata matahari atas langit. Salah. Matahari bawah langit. Langit atas matahari. Matahari itu pun jauh dah. Ni kan pula langit. Nabi naik daripada bawah sampai atas. Pelik. Pelik. Ada orang tak mau percaya. Seorang orang Quraisy, orang kafir lah. Dia kata Muhammad kata dia naik langit semalam. Dia kata cuba angkat kaki sebelah. Muhammad pun angkat kaki sebelah. Angkat kaki sebelah lagi. Mana boleh? Boleh tak? Angkat kaki sebelah, lepas tu angkat sebelah lagi. Dia kata nak angkat kaki dua belah pun tak boleh. Macam mana nak naik ke langit? Jawab ni. Kita nak jawab ni. Isra' Mi'raj ni, Isra' ni jalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik bawah, tak apalah, dia berjalan ni. Walaupun perjalanan biasa memakan masa 30 hari lebih, 30 hari naik unta. Lama, jauh. Nabi naik bawah satu malam ni. Naik ke atas pula. Naik ke atas bawah, dia tinggal di Baitul Maqdis, ikat sana. Naik ke atas ni, naik dengan Jibril AS. Naik ke atas. Satu malam. Pelik. Dan ianya satu mukjizat kepada Nabi kita SAW. Mukjizat daripada perkara yang luar biasa. Amrun khaliqun lil adah. Ataupun amrun mukhaliful adah. Suatu yang mencari adat, ataupun suatu yang tak serupa dengan adat biasa. Tak. Adat biasa, kalau jatuh ke bawah ke atas? Jatuh. Ada orang jatuh ke atas lah. Dia jangan-jangan jatuh. Jatuh ke atas ke jatuh ke bawah? Jatuh ke bawah, adat biasa. Tapi luar biasa kalau ada jatuh ke atas. Jatuh, naik ke atas lah. Seperti mana belong kita beli. Belong ada apa gas tu. Tak. Kalau terlepas tu, naik ke atas. Kalau gelas kita terlepas, jatuh ke bawah, belong tu naik ke atas. Pelik. Sebab tu orang boleh jual RM5 satu. Sebab dia pelik. Kalau lepas yang turun bawah, harga dia RM1 lah. Cuba beli. Cuba beli belong yang jatuh ke bawah. Kita lepas dia pun jatuh ke bawah, harga dia RM1. Lepas dia, naik ke atas, RM5. Sebab apa? Pelik. RM5. Kena bayar. Tak, RM5. Kadang-kadang kalau dia kawan kita, RM4. Jadi, Nabi SAW ni, peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah mukjizat. Mukjizat. Kenapa? Kita sebahagian daripada manusia tak mau percaya. Sedangkan bukan satu ni saja mukjizat yang berlaku pada Nabi. Banyak lagi yang lain. Sebutkan dalam adik-adik yang sahih dan mutawatir lagi. Sahih Bukhari, Sahih Muslim sebut apa dia? Menyebutkan Nabi kita SAW berlaku pada dia air keluar ke tangan. Pernah tengoklah orang keluar air ke tangan? Pernah tengok? Kuk mata? Tengok? Mata biasa. Ni keluar ke tangan, kaguk mata. Kuk tangan yang keluar ni. Satu ketika dalam satu peperangan, air habis, kering. Tinggal satu bagi ya. Nabi kata jangan minum satu bagi tu, orang main kat aku. Nabi letak tangan dia dalam tu, kemudian keluarlah air ke tangan Nabi. Dan semua orang, 1000 orang tentera boleh minum dan ambil wuduk. Dan air yang paling bersih, air yang paling bagus sekali ialah air yang keluar daripada tangan Nabi SAW. Allah ni tak ada jual. Kalau orang tak simpan, yang ada air Zamzam. Keluar tangan. Ini mukjizat Nabi SAW. Kita keluar juga tangan, satu kena api. Tangan kita kena api, lepas tu dia pun mengelembung ayat. Lepas tu kita pun cucuk pula ayat. Ayat tu tak boleh minum, busuk. Tak serupa dengan ayat keluar Nabi ni. Hak tu sikit lah. Hak tu sakit. Ayat yang keluar ke tangan Nabi ni mukjizat. Seperti itu juga berlakunya belah bulan. Bulan terbelah.
Kita pula komunikan. Ni Nabi pula bulan. Bulan tu. Pernah tengok tak bulan? Waktu bulan raya bulan mana? Bulan ni bulan sikit. Bulan, sebelah bulan. Belah 2 bulan. Ni mukjizat. Maka pelik bin ajaib orang yang tak percaya mukjizat Nabi naik ke langit. Ada yang sebut, dia kata Nabi ni mimpi saja. Dan kalau mimpi tak pelik lah mimpi. Buat apa kita nak ingat pada ni? Mimpi biasa, yang mimpi kita pun mimpi tak. Semalam mimpi apa malam? Macam-macam mimpi. Orang ni mimpi balik rumah dah, hidup rumah dah, sedap-sedap pagi tadi, dah duduk lagi. Besar dia balik rumah. Rumah dia mana? Kuantan tu, Pahang tu. Pagi sampai sini dah. Oh, hebat dia. Adakah kita angkat dia, julah dia? Sebab apa? Dia mimpi semalam. Tak. Sebab mimpi ni benda biasa. Disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, mimpi ni boleh berlaku kepada orang kafir, boleh berlaku kepada orang Islam. Tak menjadi suatu benda yang luar biasa. Yang sebab apa Nabi ni ditentang oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy marah pada Nabi. Waktu Nabi cerita, aku semalam naik ke Sidratul Muntaha, orang-orang kafir ejek Nabi. Orang-orang kafir mengejek Nabi. Orang-orang kafir dia ambil poin ni untuk dia tolak dakwah Nabi SAW. Mereka pergi jumpa Abu Bakar. Bila pergi jumpa Abu Bakar, dia cerita ni, Abu Bakar, semalam Nabi Muhammad kata dia naik ke langit. Semalam ni Muhammad ni kawan hang ni, dia kata naik ke langit semalam. Kamu percaya ke tak? Dia nak suruh Abu Bakar tak percaya. Nak suruh Abu Bakar tak percaya. Maka Abu Bakar kata, kalaulah Nabi Muhammad kata, pasti aku akan percaya. Kalau dia sendiri yang kata, bukan mu yang kata, pasti aku akan percaya. Kerana apa? Kerana aku percaya pada dia lebih besar daripada benda itu, iaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, yang aku sendiri pun tak nampak, yang aku sendiri pun tak dengar, tapi aku mendengar dia baca, kemudian aku percaya kepada Quran itu, khabar-khabar daripada langit. Maka orang kafir, orang Quraisy tadi pun terkenalah dia dengan jawapan Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka ini tak dapat nak lawan. Maka dia lawan juga. Dia kata apa? Dia kata kalau betul dah Muhammad ni pergi singgah di Baitul Maqdis, cuba cerita apa yang tengok Baitul Maqdis ni macam mana. Cerita tengok berapa tiang dia, dinding dia macam mana, bumbung dia macam mana, pintu dia berapa. Maka Nabi Muhammad SAW pada waktu itu berada di Hatim, berada di dekat dengan Kaabah. Orang-orang kafir Quraisy ni pidana Nabi. Alhamdulillah, Nabi SAW menyatakan dia ditunjukkan kembali oleh Allah. Sebab waktu dia pergi malam tu, dia tak ada nak tengok berapa pintu, berapa tiang, dinding dia macam mana. Sebab dia sibuk dengan bertemu dengan para anbiya, para nabi yang lain. Dia sibuk nak naik ke langit. Duduk dengan Jibril AS lagi. Tak sempat dia nak perhatikan pintu-pintu dan sebagainya, kerana ada benda yang lebih penting. Maka alhamdulillah, waktu orang kafir Quraisy ditanya, Nabi dibawa kembali gambaran itu, bawa main depan Nabi. Nabi sebut satu persatu kat mereka. Akhirnya mereka terpaksa akur dengan apa yang Nabi SAW sebut, kerana semuanya benar. Tuan-tuan, adik-adik pelajar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk dalam ni, kita duduk dalam ni, kita pun suatu benda yang pelik. Kita sendiri pun pelik tak? Sebab apa kita hidup, lepas tu mati, kita boleh tua, kita mata boleh melihat, jantung kita ni boleh bergerak elok, perjalanan darah kita, dalam perut kita, kita masuk ayam, kita masuk ikan, kita masuk nasi, kita masuk kambing, masuk ayam, dia mesin-mesin keluar kuning belakang. Tak ada apa. Dia mesin habis. Tahu macam mana tahu mesin ni? Macam mesin basuh ke, macam blender ke, kita pun tak tahu.
nak dengar bunyi tak bunyi pun. Tapi dia terus mesej pelik. Pelik ni kita sendiri pun pelik. Kejadian alam ini pelik. Macam mana pokok rian dia tumbuh, kemudian kelak tangkai, kelak bunga, kemudian bunga ni kelak putih dia, kemudian membesar, ada isi dia dalam tu, dan isi dia manis. Tapi kalau makan kulit dia, batang dia tak manis. Manis ni mai ke mana? Manis dalam buah rian tu mai ke mana? Dia sepatutnya pokok rian ni, batang dia tu batang tebu, bau betul. Bau dah betul dia manis ikut batang ni sampai ke buah manis. Ni batang dia tak manis, batang dia baik, batang dia tak ada rasa apa pun, tapi bila sampai kat buah dia manis. Ni pelik. Betul tak? Pelik. Buah tumbikai, kita tengok, kita pernah tengok pokok tumbikai. Pokok tumbikai ni besar ke tak? Sebab buah dia besar. Pokok tumbikai besar ni ke? Besar ni. Dalam pokok tumbikai tu, ayak pun tak ada pun. Dia potong balik perah, tak ada ayak apa pun. Tapi buah tumbikai tu dia besar, ayak manis lagi. Patutnya pokok tumbikai ni, pokok pisang, pokok pisang, buah dia tumbikai, dalam pokok buah ayak banyak tak? Padahal dengan buah ayak banyak pun. Tapi buah pokok pisang tak, batang dia ayak banyak, buah dia tak ada ayak tak. Pokok pisang tak ada ayak ke? Pokoknya batang dia tak ada ayak, buah ada ayak ke? Ni pelik. Pelik. Semua ni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pelik-pelik belakang. Termasuklah bulan, bintang, matahari, angin yang tiup, ikan-ikan di laut, gunung ganang, binatang-binatang, termasuk kita sendiri, termasuk akal yang Allah ciptakan pada kita. Kita hafal-hafal ingat tak? Ingat, lepas tu lupa, lepas tu ingat, dalam kisah lupa, luak ingat. Pelik. Semua pelik. Maka kenapa manusia tak boleh nak mempercayai peristiwa Isra' Mi'raj Nabi naik ke langit, sedangkan dia hidup di sekeliling dia, semua benda-benda yang dia sendiri tak tahu. Macam mana nak takbir, macam mana nak huraikan, tak tahu. Kalau orang tanya pasal apa kita hidup, mana aku tahu. Pasal apa mati, mana tahu. Roh macam mana tahu. Warna hijau, warna kuning, warna merah, warna biru, warna hitam, mana tahu. Besar dan kecil, mana tahu. Ayak ke, udara ke, angin ke, jenis asap, mana tahu. Dan kalau tak tahu semua, tak ada roh. Ada. Sebab pelik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dah Allah boleh ciptakan yang pelik-pelik ni berada di sekeliling kita, bagaimana Allah tak boleh menjadikan Nabi Muhammad SAW naik ke langit walaupun tak ada kenderaan, walaupun tak ada apa-apa yang membantu dia. Allah segala-galanya yang bantu dia naik ke langit dalam satu malam. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kenapa Nabi SAW mengentulah. Okey, masyhur kita okey. Kalau tak ada yang mengantuk, kita pening lah. Ada yang mengantuk, amal yang okey. Kita nak tunggu mengantuk semua, baru berhenti. Ada lagi yang tak mengantuk. Okey. Yang ketiga, kenapa Nabi dipilih untuk naik ke langit? Kenapa Nabi dipilih? Ini kita nak ambil hikmah. Satu, Nabi-Nabi lain Allah tak pilih semua naik ke langit. Nabi lain tak naik ke langit, mati mau naik, roh dia naik. Nabi Muhammad hidup naik tak? Sekali dengan tubuh, sekali dengan roh, naik semua ke langit. Nabi Isa, Allah bagi kurniaan juga. Allah sebut dalam Quran, bar rafa'allahu ilaih, Allah naikkan ke langit. Tapi Nabi Muhammad lebih khusus lagi. Kenapa Nabi Muhammad dipilih untuk naik ke langit? Pertama, untuk menyatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam Allah cinta kepada dia. Allah kasih kepada dia. Sebab apa? Sebab setelah Nabi pergi ke di mana? Hijrah ke Taif. Nabi hijrah ke Taif. Nabi di alam. Nabi di alam.
dibaling batu oleh penduduk Taif sehingga berdarah kaki Nabi. Berdarah kaki Nabi. Sehingga darah itu meniti-niti. Bukan darah biasa, darah sungguh. Dan kemudian Nabi keluar daripada Taif, singgah di satu kebun yang dimiliki oleh Abi Rabi'ah. Di kebun tu Nabi makan buah, buah enak, buah anggur. Kemudian Nabi pun di kebun tu, Nabi pun mengadu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, aku ni mesti ada silap ni, mesti aku buat silap ni pada Allah ni. Sebab apa aku penduduk Taif halau aku ni. Maka Nabi duk kata dia ada silap pada Allah. Allah marah kat aku ni. Maka di antara doa Nabi SAW dalam rincian dia, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Wahai Tuhanku, jikalau engkau tak marah padaku, tak apalah. Walaupun teruk tangan ni pun tak apalah. Tak apalah. Walaupun penduduk Taif halau aku pun tak apalah. Janji engkau tak marah padaku, ya Allah. Maka Allah nak menjawab kepada Nabi SAW. Allah pilih Nabi untuk Isra Mi'raj. Nak nampak pada Nabi, apa yang berlaku pada Nabi bukan kerana Allah marah pada dia, tapi kerana sunnatullah. Kerana dalam berdakwah ni kita akan menempuh onak duri. Macam kita duduk ngaji lah ni, tak? Duduk ngaji lah, tambah sekali malas. Apa dia mengaji malas? Semua ngaji malah buat buku-buku mengantuk, duduk alam gelap, payah faham, malah duduk atas kursi panas. Tak, kalau main bola, ngaji. Pergi pekan hari, ngaji. Siapa dia yang paling dia minat sekali waktu ngaji? Waktu rehat. Waktu rehat, oh syok. Waktu gelap, oh malam. Memang ada tu lah. Nak cari orang yang rajin ngaji tak ada. Semua dia lalui waktu malam. Ustaz dulu malam, tapi malas sikit, rajin banyak. Malah lah, dah tak malah. Jangan malah banyak, rajin sikit. Tu bahaya. Malas sikit lah, tu rajin banyak. Nabi mengharungi dakwah dia dengan beberapa tentangan. Kita pun lah ni, adik-adik, pelajar-pelajar, ibu-ibu, ayah, semua menjadi pendakwah, da'i. Kita menjadi orang yang nak kuatkan Islam. Lalu Islam nak dihancurkan. Di Arab tu berlaku peperangan. Bukan sahaja orang tak bagi mengaji, orang bunuh, orang penjarakan ulama, orang tangkap ulama, orang buat fitnah pada ulama. Berlaku di negara Arab, berlaku di Burma, berlaku di Thailand, berlaku juga negara kita setengah-setengah. Maka ini semuanya kerana sunnatullah, sunnatul dakwah. Memang itulah dakwah. Dia tak ada dihamparkan permaidani mewah. Tidak, memang susah. Kamu duduk pondok susahnya. Kena masak sendiri ke? Masak duduk. Masak sendiri ya. Kena masak sendiri. Kena bersiaikan. Kena basuh berat. Siapa berat tak payah basuh lah. Masak terus. Ada malah basuh terus. Tak payah basuh lah. Dulu ustaz waktu duduk pondok tu, tak ada pondok lah. Tu guru pondok dia ajak. Ustaz pergi pondok dia ajar Darjah 5 ni. Umur 11 tahun. Semua orang yang besar lah. Mandi pun orang turun cebok. Sebab telaga dalam sangat. Saya ikut jatuh dalam telaga. Sangat saya pun cebok mandi. Lepas tu guru ajak, dia kata, kalau nak senang makan, dia kata, waktu masak nasi tu, beli ikan kering. Kita ada ikan kering ni. Ikan kering tu, waktu nasi dah kering, tak ikan kering atas tu, duduk. Nasi masak tu, kali ikan kering, makan tu. Tak payah tunggu-tunggu lah. Mak ni tu, ustaz mak ni tu, dah juga kurus setahun, dah tak pandai lagi nak masak. Lepas tu pun pandai goreng, pandai apa semua, baru masak lauk kering. Waktu tu lauk kering je, tiap-tiap ni. Dan nasi kering tu, letak tu. Kan orang letak telur biasa kan. Kalau letak telur, nak kena ada kuah lah, kena ada yang telur ni dia tak masin. Ni letak ikan kering terus tu. Kelar, tak payah makan lah, tak payah goreng lah. Tu menu baru, nasi ikan kering. Pulut ikan kering, nasi ikan kering.
Okey. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah, ialah Allah nak apa kepada Nabi, Allah kasih kepada dia. Allah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak apa kepada kita semua ni yang berada dalam majlis pada malam ini. Kita perlu berdakwah, wajib berdakwah, wajib membantu Islam. Kok mana-mana pun wajib, tak boleh duduk saja. Jawapan duduk saja ialah jawapan orang yang tidak ada agama. Duduk saja tak buat apa. Tak, kena wajib bantu. Sama ada kita keluar berjihad, sama ada kita mengajar, sama ada kita belajar, sama ada kita beribadat, sama ada kita bantu dengan keuangan, bantu dengan doa, bantu dengan mewujudkan apa panggil anak bangsa yang baik. Itu semua dakwah kita untuk menegakkan agama Allah. Dan dakwah ni pasti akan kita harungi kesusahan, kepayahan. Betul tak? Susah payah. Dia duduk dalam majlis hari ni seronok tak? Tak seronok. Tak, ustaz pun tak seronok ni. Kamu begini. Tak seronok apa. Tapi kita kena harungi bersama. Kenapa? Kerana Nabi pun dalam dakwah dia pun Allah puji, Allah memberikan halangan-halangan untuk menunjukkan kepada kita begitulah perjalanan dakwah yang kita perlu harungi. Kamu ni masih jauh lagi lah. Ngaji sini, habis sini pergi sambung ke Tani pula, pergi sambung pula negara Arab, pergi sambung pula negara Cina, balik main mengajar, buka pondok dan sebagainya, buat untuk kita menyebar luaskan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke lima ke empat, tak tahu itulah 5 atau 4. Yang kelima ataupun keempat, tak tahu tak. Ialah kenapa Allah pilih kenapa Allah pilih Baitul Maqdis sebagai tempat Isra' Nabi? Kenapa daripada Masjidil Haram pergi ke Baitul Maqdis dulu, tak naik langit tu? Apa dah tahu jawapan? Kenapa? Kita tak boleh tanya kenapa, cuma kita tanya apa hikmahnya. Kenapa disebabkan pula? Apa hikmahnya? Betul tak? Kalau orang tanya kenapa, mana aku tahu Allah buat macam tu dah. Sebab itu, apa hikmah yang kita boleh gali apabila Nabi Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tak naik ke langit terus? Antara hikmahnya nak abang kata para Nabi ini, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ialah Nabi yang dilantik oleh Allah, dan mereka ini ada hubungan di antara mereka. Agama yang mereka bawa ialah agama yang satu. Perjuangan mereka ialah perjuangan yang satu. Kerana Baitul Maqdis ni ialah kiblat yang pertama umat Islam, dan Baitul Maqdis ini tempat dilantiknya, diutusnya para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuklah Nabi Isa AS. Nabi Isa itu Baitul Maqdis. Nak abang kata alaqah, nak abang kata hubungan di antara Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi lain. Hubungan, ada hubungan. Bukan kita ni berpecah-pecah. Sebab itulah kita wirid dan sembahyang amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita ni beriman kepada semua rasul, dan kita tak membeza-bezakan rasul. Walaupun orang Kristian ambil Nabi Isa sebagai Tuhan mereka, kita tak kata dah hampa ambil tak hampa, kami tak mahu lah. Walaupun mereka ambil tak hampa, kita pun nak juga. Cuma kita tak kata Nabi Isa itu Tuhan, kita kata Nabi Isa itu Nabi, Rasul. Mereka kata Nabi, mereka kata Tuhan, ikut mereka lah. Kita Rasul, kita beriman. Kita tak benci mana-mana Nabi, tak benci mana-mana Rasul. Kita tak memisah-misahkan iman kita di antara para Rasul 25 yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala.
Perkara yang kedua disebutkan Baitul Maqdis ialah kerana kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kena ada Baitul Maqdis. Balik umur cuti ni cari gambar Baitul Maqdis, cari maklumat dia. PCC ada kat rumah. Tak? Cuma ada internet rumah. Buka internet tu, cari Baitul Maqdis apa dia. Apa dia Baitul Maqdis, gambar dia, maklumat tentang dia, seperti mana yang Fadil Tuan Guru Ustaz Fadil sebut tadi, Salahuddin Al-Ayyubi menyambut Isra' Mi'raj. Salahuddin Al-Ayyubi ni salah seorang daripada pejuang Islam yang dia dapat membebaskan negara tanah Palestin daripada cengkaman orang-orang Kristian pada waktu itu untuk diberikan kepada orang Islam. Ni saya nak sebut kita ni walaupun muda-muda lagi ni, kecil lagi ni, kita kena ada satu niat untuk mempertahankan Islam, termasuklah membebaskan bumi Palestin. Kerana Islam ni kalau kita tak niat untuk pertahankan, rugi. Allah tetap akan pertahankan Islam, tapi kita tak tergolong dalam golongan mereka yang mendapat syahid, mendapat title mujahid, orang yang mati dalam keadaan diampunkan dosa, dalam keadaan dikira sebagai mati syahid, iaitu orang yang berniat untuk membantu Islam membebaskan bumi Palestin. Kalau kita tak buat apa, contohnya hari ini kami tak mau buat apa, dan nak buat apa, tak mau buat apa, dan nak buat apa, tak mau buat apa, dan tak mau buat apa, tak mau buat apa, ya pilih mak rempit ke, minyak rempit ke, takwa rempit ke, maktuk rempit ke, ikut dia. Biarlah pembuangan bayi ke, pembuangan orang tua ke, pembuangan perempuan ke, ikut dia. Biarlah orang nak tutup aurat ke, tak mau buka aurat ke, nak buka aurat ke, biar pergi dia lah. Biarlah dalam coklat apa? Cadbury ada DNA babi, biar pergi dia lah, ada ke tak ada ke, biar pergi dia. Biar pergi dia lah. Orang nak rasuah ke, orang tak mau rasuah ke, biar pergi dia lah. Orang nak mencuri ke, orang nak merompak ke, orang nak ragu ke, biar pergi dia semua. Kita duduk saja. Duduk saja tu. Orang merompak tak insek kita, biar pergi dia. Boleh tak? Tak boleh. Kita akan hancur bumi. Tak ada apa. Tak ada. Kalau kita kata anak-anak muda sekarang semua pakai pil, merempit habis semua kena penyakit dadah apa semua, nanti kita, anak-anak kita nak hantar pergi ngaji mana? Tak ada lah. Pondok-pondok tak ada ni. Dia jadi pusat merempit macam ni. Pusat merempit. Hantar anak kita belajar merempit lah. Habis dia habis. Sebab tak ada orang yang nak bantu Islam. Tak ada orang yang nak tolong fikir. Semuanya tak mau buat apa. Nanti kita balik rumah ke, cuti ni balik rumah nak balik sisi tu. Balik rumah tu, ada rumah esok ofis sini. Balik rumah tu. Bila balik rumah ni kita balik hampa rumah, kita tengok sampah banyak rumah. Ayah pasal apa sampah banyak? Biar pergi dia lah ayah. Nak duduk saja. Ayah apa? Dan kata orang pula, pinggan banyak tak basuh ni. Pinggan banyak, baju banyak tak basuh. Mak pasal apa pinggan tak basuh, baju tak basuh? Biar pergi dia lah, mak nak duduk saja. Lepas tu sampai tengah hari nak makan nasi. Lapak nasi dengan mak. Biar pergi dia lah, mak malam masak. Lepas tu nak tidur malam lah, mak bantai-bantai tak ada lah, apa tilam-tilam. Tak ada apa. Pasal apa tak ada? Biar pergi dia lah, mak tak ada apa-apa. Habis duduk saja. Habis. Mak, abang pergi mana? Biar pergi dia lah, nak pergi mana? Kak tak ada dia. Biar pergi dia. Ni adik dia kak ni siapa nak masuk mak? Biar pergi dia. Biar pergi dia. Sebab apa? Dan sebab tak mahu buat apa? Akhirnya hidup kita akan pinjam. Hidup. Kita bangun pagi nak makan nasi goreng. Mak kita tak buat nasi goreng. Sebab dia tak mampu buat sendiri. Mana?
Tak, kita nak pakai baju, buat kita tak rasa baju. Kita nak rena, tak ada tempat nak rena. Kotak ambil rumah kita. Tu pun nasib baik dah rumah. Kalau tak ada rumah, balik tanya ayah mana rumah kita. Dia ambil dia lah, kita duduk rena. Bodoh bisa. Sebab apa? Sebab semua tak mau buat kerja. Sebab itulah kita hari ini tidak merelakan nak duduk saja. Tak, semua kena buat kerja. Semua kena ada tugas. Kita sebagai pelajar tugas, ibu bapa ada tugas, panggil orang dewasa ada tugas, menteri-menteri ada tugas, dan kena buat tugas ni. Dan kita kena memastikan tugas ini akan sentiasa dilaksanakan. Barulah dunia ini akan aman. Tak? Apa tengok tak? Keluarga lembu. Keluarga lembu bagus. Apabila anak dia nak menyusu, mak dia tak marah, mak dia bagi menyusu. Tak? Bagi menyusu. Bila anak dia hilang, mak dia pergi cari anak dia, tak nak tidur malam. Ni, keluarga lembu bagus. Tak? Lembu, kita tak pernah pergi jumpa lembu buang bayi. Tak pernah. Lembu buang anak dia. Kalau ada, ambil kita anak. Tak ada lembu buang anak, tak ada. Kera buang anak, tak ada. Ada tak? Kera, mungkin kamu payah jumpa kera lembu tak ada. Kambing buang anak, tak ada. Tak buang. Ada tak kambing buang anak dalam tangki air? Tak ada. Tak buang. Tak ada. Ni, bapa sebab mereka Allah ciptakan tabiat untuk mereka. Mereka ni okey tak? Tak main ngaji tak apa. Okey mereka. Tak. Walaupun tak pakai baju, lembu-lembu ni tak pakai baju, tak berlaku rogol di antara mereka. Kalau ada pernah kita pergi klinik haiwan dah, lembu ni mengadu di rogol oleh 30 orang. Tak ada. 30 lembu lain. Tak ada. Tak kena rogol. Kita kata dah mereka seksi, tak pakai baju apa semua, takkan tak berlaku rogol. Tak berlaku sebab apa? Sebab Allah dah letakkan tabiat di antara mereka, hidup mereka aman-aman. Kita, Allah tak letak tabiat, tapi Allah bagi akal. Orang yang tak guna akal, hidup mereka akan hujan kecil. Hujan kecil. Sebab itulah kita nak buat keputusan malam ni, kita kena bergerak, kita kena menjadi ulama, kita kena menjadi orang yang menyebarkan agama Allah. Jangan masuk sini, mengaji sini, dunia nak jadi makrifat lagi. Tak payah. Makrifat mana syok angkat ayat satu ya. Kita nak angkat dua-dua turun. Ya. Contoh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang nombor 4, nombor 5 tadi ialah untuk kita berjuang membebaskan bumi Palestin. Bebaskan bumi Palestin. Tak kenal, balik rumah cari dalam Facebook, cari dalam internet, dalam blog apa itu Baitul Maqdis, cari bagi jumpa juga. Buka sekolah nanti, tunjuk balik kat ustaz. Inilah Baitul Maqdis dan inilah maklumat dia, gambar dan begini. Dan akhir sekali, Nabi kita SAW dihidangkan dengan 2 minuman. Waktu duduk di Baitul Maqdis, Nabi dihidangkan 2 minuman. Minuman apa? Tak boleh tahu. Minuman apa? Teh. Susu dan arak. Susu dan arak. Bukan yang kecung, arak. Susu dan arak. Arak ni minuman khas yang memabukkan. Nabi dihidangkan dua-dua tu. Tiba-tiba Nabi pilih minum susu. Nabi pilih minum susu. Dan Jibril AS sebut, kamu telah memilih fitrah. Memilih sesuatu yang fitrah. Minuman yang baik. Minuman yang sesuai untuk tubuh badan. Minuman yang akan memberikan rahmat Allah. Memberikan pertumbuhan yang baik kepada umat Nabi SAW. Nabi tak ini hidup Allah. Hari ini saya nak sebut sikit. Hari ini masalah mengenai dadah. Dadah ini, walaupun kita mengaji agama, tak apalah, kita bukan nak menjadi penagih dadah. Kita nak ambil maklumat supaya kita berwaspada. Dadah ni, dia ada orang-orang tertentu, penega-penega dadah. Tak, penega dadah tu, dia punya MNM dia buat MNM lah.
Dia target dia ni pelajar di sekolah rendah. Adik-adik kamu mungkin bersekolah rendah. Dia pelajar sekolah menengah ni okey semua dah. Dia punya apa stokis dalam. Dah ada kuliah lah. Cantik habis jalan itu lah. Dia target sekolah rendah pula. Sebab itulah baru-baru ni bulan 3 apa? Ada pelajar darjah 5 boleh buat rompokkan kedai. Dia rompok lah kedai. Dia runcit, dia boleh rompok lah. Dia okey lah, jaya lah tu. Dia berani tu. Dah hebat. Maknanya dia darjah ini suatu musuh yang amat kita takut. Kerana apa? Kerana ia ialah senjata oleh orang-orang kafir untuk rosakkan umat Islam. Senjata. Dan hari ini kalau kamu balik tengok TV di rumah kamu, dulu zaman ustaz dulu dia ada lagu. Dadah ni musuh negara, kami benci dadah apa semua. Sekarang tak ada. Kempen anti dadah tak ada dalam TV. Ini masalah paling besar. Tak ada. Dia tak abad kata dadah ni bahaya apa, tak abad apa. Dia hanya menyebabkan sebahagian besar pada masyarakat kita ketagih dadah. Pil kuda, pil lembu, pil muda, pil kambing, pil gajah, macam-macam. Yang paling kuat sekali pil Garuda. Ada. Pil khayal. Mungkin kamu waktu cuci nanti kamu pergi kawan dengan kawan-kawan sekolah menengah ke apa semua, mungkin ada lah. Kalau ada, beli tu. Jangan simpan-simpan. Beli banyak-banyak. Tak ada. Lepas tu buang dari tu kampung. Betul lah. Bagi dia tak boleh makan orang lain. Tapi kalau ada duit, tak ada duit, rajang pun dia. Ni tak ada benda lain. Kamu mungkin bertemu dengan orang ni. Kamu kena ingat, jangan cuba-cuba. Jangan cuba. Yang ni tak boleh cuba. Seperti mati. Kalau boleh cuba mati. Cuba mati 3 saat. Boleh tak? Nanti aku sekali aku nak cuba mati dulu. Tak tahu mati ni syok ada. Boleh cuba mati. Mati tu pun ya, tak ada cuba. Begitu juga, dadah ni tak boleh cuba. Kamu kena lindungi diri kamu. Kok mana-mana pun jangan terlibat langsung. Jangan terlibat walaupun kawan. Jangan terlibat walaupun tengok orang. Jangan terlibat langsung. Dan kita nak kamu juga menjadi pendakwah kepada kawan-kawan kamu. Bila kamu balik nanti, dan masuklah ibu-ibu, ayah-ayah yang ada, untuk kita ajak kawan-kawan kita supaya marilah kita mendalami ilmu-ilmu agama, tinggalkan benda-benda maksiat, benda-benda yang larang. Hari ini ustaz pun pelik. Hari ini pelik. Ada satu kali tu tahun lepas, dadah ni dia orang masuk dalam negara kita daripada Afrika tu. Dia masuk dalam ubi kayu. Dia orang dengar cerita ni. Dalam ubi kayu. Dadah tu dia letak dalam ubi kayu. Ubi kayu, pernah tengok ubi kayu? Ubi kayu pernah? Dia macam kayu lah, ubi. Ubi kayu panggil. Ubi kayu ni, dia korek-korek kat tengah tu dia letak dadah. Di mana peliknya? Dia bubur dalam beg, kemudian dia main ikut KLIA, lapangan terbang. Main gunung. Pelik, apa dia pelik? Pelik. Kenapa dia sorok dadah dia dalam ubi kayu? Kenapa dia tak sorok dadah dia dalam apa dia? Dalam tomato sauce ke? Dalam ubat gigi ke? Ni ubi kayu. Mana ada orang main melancur negara kita, orang ubi kayu? Ada? Tak ada orang bawa ubi kayu. Ubi kayu dah orang tak makan lah. Takkan dia kata ni saya bawa ubi kayu ni nak menega ubi kayu. Nak menega tak mana? Puan-puan kalau nak menega juga, dia kena bawa serbuk ubi kayu. Tak payah bawa ubi kayu seketul tu. Ni kami bawa ubi kayu ni sebab kami memang kegemaran kami suka makan ubi kayu. Dari mana ada orang suka makan ubi kayu ni? Kenapa dia boleh orang masuk nanti? Kita buat andai-andai. Waktu dia nak orang masuk dadah pun, sebab negara kita di antara tempat potensi dadah nombor 1 dunia. Potensi dadah. Ada banding kita, dia nak pergi tempat lain. Tapi dia waktu tak sini sikit. Di antaranya sebab sini telefon sana. Telefon ada buka Afrika ni. Hello? Ya? Kita kat Afrika lah. Telefon ada dia kata, okey sini dah beres lah, okey lah semua. Boleh lah masuk.
Kapal terbang pun dah okey dah, beli dah tiket apa semua. Bila nak masuk? Esok dah, kena orang main. Dah ijah dah semua dah, dengan custom semua okey semua dah. Okey, buat masuk je. Lepas tu dia kata dah okey. Dia pun duduk rumah ni, dah tak packing lagi. Tak letak lagi. Dia pun duduk pening, nak letak kenapa, nak letak apa, duduk pusing, ada pusing ni. Tengok ada pokok ubi kayu mok dalam. Tak ada kau mok. Tak ada ubi kayu dah. Dia pun ambil ubi kayu mok dia tu. Belah ubi kayu, tak ada tu. Tak ada ubi kayu. Buat masuk mai dekat KLA. Ini nak abang pada adik-adik, waspada. Kerana lah ni tidak ada penguatkuasaan yang betul-betul. Yang dia kena tangkap pun hak penagih-penagih bawah. Hak orang besar-besar tu tak kena tangkap apa. Bebas rata-rata. Mereka buat keuntungan berganda-ganda. Kaya raya. Yang menyeksa ialah kita sebagai orang biasa. Yang kadang-kadang sebahagian daripada keluarga kita terlibat dengan dadah. Maka waspadalah. Dengan najis dadah ni kena betul-betul apa panggil tahan diri kita, kena betul-betul cerdik dalam soal ini. Jangan terjerumus. Dan usah nak tunjukkan, nak simpulkan pertemuan kita pada malam ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak memberitahu kepada kita Nabi doa tahun 5 sembahyang. Nabi pi ni daripada Masjidil Haram pi Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7 tu, 5 sembahyang. Maka Nabi buat balik sembahyang tu, buat balik naik dan berikan kepada kita. Maka kita hari ini wajib kita menjaga sembahyang. Sebab Nabi pi ambil khusus. Allah boleh berikan secara wahyu. Tak, Allah tak mau bagi wahyu direct kepada Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad duduk bawah ni, Allah jemput Nabi Muhammad naik atas tu, Allah bagi sana. Kerana mulianya sembahyang. Sebab apa mulianya sembahyang? Sebab ayat tu apa aja lah, wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sembahyang, kerana sembahyang itu dapat mencegah kita daripada perkara fahsya, maksiat dan juga kemungkaran, jenayah dan sebagainya. Maka kita hari ini tidak menjadi bak rempit kerana kita sembahyang. Kita tak berzina kerana kita sembahyang. Kita tak mencuri kerana kita sembahyang. Kita tak merompak kerana kita sembahyang. Kita buat baik pada orang tua kerana kita sembahyang. Kita jujur dalam jual beli kerana kita sembahyang. Maka berhati-hati dengan orang tak sembahyang. Ni Ustaz Abang. Kadang-kadang dia buat doa je. Adik-adik tak sembahyang pun tak apalah, berhati-hati. Sebab apa? Sebab hanya orang sembahyang sahaja yang tercegah diri dia daripada perbuatan mungkar dan maksiat. Orang yang tak sembahyang sedang terdedah diri dia dengan perbuatan mungkar dan maksiat. Walaupun dia tak buat ini, ada jiran kita tak sembahyang, hati-hati, dia akan rompak kita satu hari nanti. Siapa kata? Tu ayat Quran kata, bawa jangan tak sembahyang. Orang yang sembahyang saja tercegah diri dia daripada perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Orang yang tak sembahyang tak terjamin, walaupun dia baik depan mata kita. Jadi sebab itulah kita kena perjuangkan sembahyang. Ustaz nak abang satu tugas untuk semua adik-adik dan siapa-siapa saja yang ada majlis ni, kita balik cuti nanti, kita buat ke rumah kita. Buat macam mana? Buat satu kali tak apa, kalau banyak kali barulah sembahyang Jumaat di rumah. Bukan di surau, bukan di masjid, di rumah. Panggil semua abang-abang kita, adik-adik kita, panggil semua anak rakan, panggil semua takwa, panggil semua mai, suruh mak kita buat jamuan gulai telur kan, buat dia gulai telur, gulai ikan kan, panggil mereka makan. Tapi sebelum makan, kita nak sembahyang Jumaat dulu. Kalau panggil makan tengah hari, kita sembahyang Jumaat dulu. Kalau panggil makan malam, kita sembahyang Jumaat maghrib. Kemudian baru kita makan. Buat dirikan sembahyang di rumah kita. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada masyarakat hari ini, dia hilang orang panggil, hilang ketaksiman, hilang apa panggil penghormatan mereka pada sembahyang. Buat dia sembahyang ni. Ni macam mana ni? Tak faham ayat lagi. Ni kunui ni tak sembahyang. Tak apa, sibuk tak ada. Tak ada. Tak. Ni kita lah ni buat kunui, balik buat kunui, buat apa-apa awak apa semua. Suruh orang sembahyang, adik-adik kena sembahyang, semua kena sembahyang.
Dan Ustaz peringatkan, orang yang tak sembahyang ialah orang jahat. Walaupun mereka bagi duit kita, walaupun mereka ni tolong kita dalam semua macam, tapi kalau mereka tak sembahyang, maknanya mereka ni jahat. Begitu juga adik-beradik kita, walaupun dia bagi duit amok kita banyak, walaupun bagi duit kat kita banyak, kereta besar, rumah besar, tapi tak sembahyang. Tak sembahyang ialah orang jahat. Kenapa? Kerana mereka sedang buat satu dosa pada Allah. Mereka tak sakit di hati kita, tak sakit hati mak kita, tapi dia menyakitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengecilkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itulah beberapa perkara yang boleh kita kongsi bersama pada malam ini. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Dan Ustaz tengok hampir keseluruhan mengantuk. Kira kita yang hampir keseluruhan. Ada seorang dua orang ni tak puan macam mana. Hampir keseluruhan depan ni okey dah, belakang tepi nombor okey. Kat belakang sana tak nampak. Dah tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Parti Islam Sunnah Syafah. Kemudian beliau adalah salah seorang mudir Ma'had Tahfiz di Sungai Petani. Walaupun dalam keadaan sibuk, alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz memberi ruang untuk bersama dengan kita. Jadi untuk kita balas jasa baik Al-Fadhil Ustaz, kita sahut cabaran yang telah pun dicabarkan oleh Ustaz kepada kita selaku hamba Allah yang dipilih oleh Allah sebagai penuntut ilmu. Cabaran Ustaz yang terakhir dalam ceramah tadi, iaitu balik bukan buat program besar-besar, tapi buat program dalam rumah kita sendiri, insya-Allah. Bukan nak kena buat program di masjid, bukan nak kena buat program di surau, bukan nak kena buat program di tengah padang, apa semua tak payah. Tapi Ustaz cabar kita sebagai seorang pelajar yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, balik buat program sendiri dalam rumah. Paling kurang dalam masa sehari kita hidupkan satu sahaja solat berjamaah, satu waktu sahaja. Insya-Allah bila kita sahut cabaran yang dicabar oleh Ustaz tadi, insya-Allah kita telah pun membalas jasa baik dalam kesibukan Ustaz boleh mai di sini, insya-Allah. Baik, sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini, sebagai mengakhiri program sempurna dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj beserta dengan malam perpisahan. Jadi kita insya-Allah pihak Lajnah Muhadarah ada menyediakan sedikit cenderahati untuk Al-Fadhil Ustaz, dan juga pihak Lajnah Muhadarah juga nak tunai balik janji. Sebelum ni buat majlis setiap minggu, kita nak cari beberapa peserta yang terbaik dalam masa sebulan, kalau tak silap bulan 4 hari tu acara nasyid, pidato dan sajak. Dalam masa sebulan tu kita pilih seorang saja setiap bahagian, kita nak ambil yang terbaik, insya-Allah. Jadi sudah muhadarah pun nak elakkan daripada tunjuk perasaan, jadi mereka pun nak tunai janji mereka. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Fadil Esko Lajnah Muhadarah Fadil Ustaz Fahmi untuk mengiringi Fadil Ustaz Fadil bin Abdul Hamid sebagai mudir madrasah untuk menyampaikan cenderahati kepada para pelajar dan penceramah, insya-Allah. InsyaAllah mudir kita minta Fadil Ustaz Idrus ceramah pada malam ni untuk memberikan hadiah kepada para pelajar yang dipilih untuk mendapat hadiah, insya-Allah. Yang pertama dalam kategori ataupun acara sajak dalam masa bulan 4 hari itu, telah pun pihak muhadarah memilih salah seorang penyajak dalam 4 minggu kita buat majlis, iaitu kita pilih saya rasa memang puas hati dan juga persembahan dia itu, iaitu saudara Syukur bin Ramzi. Majlis mempersilakan untuk menerima cenderahati. Kesenang ni nak dapat hadiah yang disampaikan oleh ceramah kita.
Yang kedua, pidato. Pidato pihak sedang muhadharah memilih, iaitu Saudara Hakimi bin Abdul Razak. Enam peserta, jadi hadiah ada satu je kita panggil kedua dah insya-Allah, iaitu Saudara Amirul Ashraf ataupun dikenali dengan Angok daripada Penang. Insya-Allah pada tafadhal syukur. Jadi inilah peserta yang dipilih ataupun pelajar yang dipilih oleh pihak muhadharah di atas usaha baik mereka dalam mempersembahkan persembahan dalam majlis muhadharah. Dan akhir kali kita mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Fadhil bin Abdul Hamid untuk memberikan cendera hati kepada penceramah kita. Silakan Fadhil Ustaz. Sekali lagi saya bagi pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Fadhil Ustaz Fadhil bin Abdul Hamid dan juga Fadhil Ustaz Fahmi di atas penyampaian cendera hati sebentar tadi. Dan sekali lagi jutaan terima kasih jazakallahu khairal jaza kepada Al-Fadhil Ustaz Idrus di atas persudian untuk sampai dalam majlis kita pada malam ini bagi menjaya program sempena dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi kita tutup majlis kita dengan kita membaca suratul As. Sebelum itu, lepas daripada kita tutup majlis kita, kita minta seluruh para pelajar serta dengan muslimin yang ada di atas madrasah ini beserta dengan para asatidzah untuk membuat halaqah, dan insya-Allah kita bersalaman sekaligus kita bersalam dengan Al-Fadhil Ustaz Idrus penceramah kita pada malam ni. Jadi kami minta kerjasama kepada para pelajar untuk buat halaqah insya-Allah. Sama-sama kita tutup majlis kita dengan kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-An'am. alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Minta otak yang sepi. Hah? Minta otak yang sepi. محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Hujan tu, futsal. Dia mana cara pakai apa hujan.